Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah Tausuk Bangsa Pembela. Seperti apakah kisah kali ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Benarkah Tausuk Bangsa Pembela? Apakah benar bangsa Tausuk ini adalah bangsa pembela? Sekiranya kita melihat sejarah tentang umat Islam Moro di Filipina Selatan, kita akan mendapati bahawa Tausuk di Sululah yang paling menonjol, samada penentangannya terhadap kufar selama hampir 400 tahun tidak terkalah ataupun kekuasaan kesultanannya yang menjadi lambang perpaduan dan kekuatan kaum Tausuk itu, menyebabkan mereka mampu menjadi bangsa pembela ketika era empayar Kesultanan Sulu dahulu. Pembela Ahlul Bait Rasulullah SAW, dengan meletakkan Said Abu Bakar, Syariful Hashim, sebagai Sultan Sulu yang pertama dan kemudian kepada keturunannya hingga kini, bersambung dengan keturunan Syarif Ali Barakat, Sultan Brunei ketiga. Pembela agama Islam serta empayar kesultanan dan rakyat Sulu selama hampir 400 tahun. Orang-orang Tausuk bersama kaum-kaum lain bermatian mempertahankan wilayah kedaulatan mereka dengan bantuan kerohanian oleh para ulama yang datang silih berganti ke wilayah mereka. Para Sultan Sulu dahulu sebilangannya adalah pelajar di pesantren Betawi, Jawa, atau belajar agama di madrasah-madrasah di sekitar Sulu, dan merekalah peniup semangat dan pemangkin jihad kepada rakyat Sulu selama hampir 400 tahun yang tidak terkalah itu. Pembela Kesultanan Brunei kerana membantu Brunei daripada perang saudara yang berlarutan selama 10 tahun. Dengan bantuan itu Sultan Brunei menghadiahkan Borneo Utara pada Sultan Sulu pada 1704. Perang saudara yang melanda Kesultanan Brunei berlaku pada kurun ke-17. Pada masa itu ada dua sultan yang berebut kuasa, iaitu Sultan Mahyuddin atau Muad'Din di Tanah Besar dan Sultan Abdul Mubin di Pulau Cermin. Perbalahan mereka berlarutan hampir 10 tahun lamanya. Sultan Abdul Mubin menghalang para pedagang berlabuh ke Tanah Besar dan Sultan Mahyuddin pula menyerang Pulau Cermin, dan perkara ini berlarutan hingga ekonomi kerajaan Brunei jatuh teruk. Sebahagian ahli sejarah menyatakan sekiranya mereka, kerajaan Brunei, diserang oleh pihak luar ketika itu, tentu kerajaan Kesultanan Brunei itu kita tidak akan lihat lagi pada hari ini. Tiada jalan lain bagi Kesultanan Brunei kecuali meminta bantuan kepada saudara mereka, yang juga kerabat Kesultanan Brunei, Betara Suluk, iaitu Sultan Salahuddin Karamat. Sultan Sulu ini, iaitu Sultan Salahuddin, menghantar hulu balangnya yang bijaksana membantu Sultan Brunei menyelesaikan perang saudara itu. Hulu balang Sulu ini tiba di Pulau Cermin terlebih dahulu dan berjumpa Sultan Abdul Mubin. Kemudian meminta izin pula pergi ke Tanah Besar berjumpa Sultan Mahyuddin. Hulu balang Sulu menyatakan kepada Sultan bahawa adalah tidak molek berperang sesama Muslimin. Hulu balang Sulu ini kelihatannya lebih bersimpati kepada Sultan yang berada di Tanah Besar, mungkin disebabkan kemelaratan. Bagi Sultan Mahyuddin ini adalah satu kesempatan untuk menawarkan Borneo Utara, Sabah, kepada Sultan Sulu sekiranya beliau, Hulu balang Suluk, menumpaskan saudaranya iaitu Sultan Abdul Mubin di Pulau Cermin itu. Hulu balang Suluk mungkin gembira tanda setuju dan menyatakan bahawa Hulu balang Suluk tidak akan membantu Sultan yang tidak duduk di Tanah Besar yang sepatutnya menjadi pusat pemerintahan. Sememangnya inilah adat orang Suluk yang kemungkinan adalah sebahagian dari tartib di Raja Sulu, iaitu sesiapa yang melantik dirinya Sultan sedang dia tidak berada di pusat pentadbiran kesultanan maka tidak dianggap Sultan. Akhirnya Hulu balang Suluk menyerang Pulau Cermin. Sudah tentu Hulu balang Suluk ini memberi amaran terlebih dahulu sekurang-kurangnya memberitahu Sultan Abdul Mubin untuk menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya di Tanah Besar sekiranya enggan peperangan akan diteruskan, dengan memuntahkan peluru meriam dari perahu dayung Jo Angga mereka dari arah laut.
Tentera Sultan dari Pulau Cermin menentang sengit serangan itu dan, akhirnya selama berhari-hari berperang Hulu Balang Suluk berjaya mengalahkan Sultan Abdul Mubin di Pulau Cermin. Sultan Abdul Mubin kalah oleh pahlawan Suluk dan berakhirlah peperangan saudara itu. Maka Borneo Utara, Sabah, dihadiahkan kepada Sultan Sulu. Sebahagian ahli sejarah menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada 1704 Masihi, tetapi pengkaji dari keluarga Maharaja Adinda menyatakan adalah pada tahun 1675 Masihi. Pembelaan terhadap Sabah, Borneo Utara, dari Undang-Undang Cukai, Syarikat British yang melampau. Pembelanya ialah Datu Muhammad Saleh bin Datu Butoh, Mat Saleh Syahid 1900. Datu Paduka Muhammad Saleh adalah berketurunan Suluk, sebelah bapa, dan Bajau, sebelah ibu. Beliau adalah keluarga Datu yang memungut cukai di sekitar Sugut ketika era pemerintahan Sultan Sulu iaitu Sultan Jamalul Kiram II lagi. Ketika ini Borneo Utara, Sabah, telah dipajak oleh syarikat British dari Sultan Sulu dan mempunyai kuasa menaik atau menurunkan cukai terhadap rakyat Borneo Utara. Malah berkuasa menambah beberapa jenis cukai yang akhirnya dipandang tidak munasabah oleh rakyat Borneo Utara. Datu Mat Saleh sebenarnya mula memberontak setelah dituduh membunuh dan pemungutan cukainya juga turut terancam. Beliau bangkit dengan menyatukan rakyat Borneo Utara dari pelbagai kaum dengan alasan untuk menentang undang-undang cukai company British yang tidak munasabah, kerana sebelum itu beliau tidak dilayan ketika berjumpa pegawai company, disandarkan untuk menyelesaikan tuduhan bunuh ke atas dirinya yang dianggapnya tidak benar. Ia bermula apabila dua orang Dayak, pribumi Sabah, yang meniaga rotan telah dibunuh dalam kawasan pemungutan cukai Mat Saleh. Perkara itu dilapor pada Inggeris, maka Mat Saleh telah dituduh sebagai pembunuh dua orang Dayak itu. Orang Suluk meletak maruah di hadapan berbanding perkara lain. Sebab itulah, beliau terlalu marah dengan tuduhan pegawai company Inggeris yang mencalar maruahnya dengan tidak melayan kedatangan beliau berunding tentang hal pembunuhan itu. Lebih-lebih lagi beliau ialah seorang datu. Sejak itu Datu Mat Saleh mula mengumpul rakyat Borneo Utara dan mula menyerang pusat-pusat pentadbiran syarikat British. Beberapa siri peperangan telah berlaku antara pasukan Mat Saleh menentang tentera company British. Akhirnya company British menawarkan perdamaian kerana menanggung kerugian yang tidak munasabah. Malangnya, beberapa bulan kemudian syarikat British memungkiri janji dan berlaku lagi peperangan di Tambunan dengan tentera Datu Mat Saleh. Inilah kubu terakhir Datu Mat Saleh dan pahlawannya yang terdiri dari pelbagai kaum itu. Beliau syahid di Tambunan pada 1900 Masihi. Dipercayai mayat beliau berjaya dibawa keluar oleh pengikutnya yang setia dan hingga hari ini tidak diketahui di mana kuburnya. Pembelaan Tun Mustafa bin Datu Harun bersama Tun Fuad Donald Stephen terhadap Sabah dengan mengapalai kemasukan Sabah ke Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Sebab itu orang Sabah yang pertama mendapat kad pengenalan ialah Tun Mustafa. Sumber dari Yang Mulia, Datu Ali Aman Raja Bongsu Kedua bin Yang Mulia, Datu Aliuddin Hadis Babila Aranan. Pembunuhan Jabidah 1968. Pembelaan orang Tausuk bersama Bajau terhadap Sabah ketika peristiwa pembunuhan Jabidah 1968. Pembunuhan Jabidah Special Forces di Pulau Corregidor di Luzon ini sangat menarik perhatian yang menyebabkan malapetaka yang berterusan sehingga kini. Sebab itu kami menamakan peristiwa pembunuhan Jabidah ini sebagai bermulanya satu perkara yang menghasilkan satu perkara dan hakikatnya cuma satu perkara. Bermulanya satu perkara, when Malaysia regained her independence from British colonial rule, it had colonized Sabah. Kemasukan Sabah ke Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 menaikkan kemarahan Presiden Filipina iaitu Ferdinand E. Marcos
dengan menegaskan bahawa Sabah adalah milik Filipina dari Kesultanan Sulu. Maka Marcos merancang menubuhkan satu kumpulan tentera komando khas dengan tujuan mengganggu-gugat genggaman Malaysia terhadap Sabah. Keluarlah Singapura dari Malaysia selepas 2 tahun Malaysia merdeka, serta konfrontasi Malaysia-Indonesia menambahkan lagi keyakinan Marcos bahawa Sabah akan dapat dirampas semula, sekurang-kurangnya berjaya mewujudkan kacau bilau di Malaysia. Operasi khas ini dinamakan Operasi Merdeka. Fasa pertama Marcos melatih hampir 200 orang tausuk dan bajau Muslim yang berusia kira-kira 18 tahun hingga 30 tahun yang dihimpun dari Sulu dan Tawi-Tawi. Dalam peringkat ini mereka dilatih di Bandar Pulau Simunul di Tawi-Tawi. Mereka dilatih dengan dijanjikan allowance bulanan 50 peso, malah dijanjikan akan diserap ke dalam tentera elit Filipina, yang sememangnya menjadi impian setiap orang. Dari bulan Ogos hingga bulan Disember 1967, mereka berlatih bersungguh-sungguh dalam unit komando, Jabidah, tanpa mengetahui tujuan sebenar mereka dilatih. Pada 30 Disember 1967 latihan fasa kedua bermula. Mereka, tausuk dan bajau, diarah menaiki kapal tentera laut Filipina menuju ke Luzon, iaitu di satu pulau dinamakan Pulau Corregidor, kononnya untuk latihan yang lebih khusus dan istimewa. Malangnya ketika mereka berlatih di pulau ini telah bocor rahsia akan tujuan mereka dilatih, iaitu untuk operasi Merdeka menyerang Sabah. It struck the Reservists that the plan would mean not only fighting their brother Muslim and Sabah, tentera Malaysia, but also possibly killing their own tausuk and sama, bajau, relatives living there. Additionally, the Reservists had already begun to feel disgruntled over the non-payment of the promised 50 peso monthly allowance. The Reservists then demanded to be returned home. Akhirnya pada malam yang gelap gelita 18 Mac 1968, mereka dibunuh beramai-ramai, cuma seorang yang bernasib baik sempat menyelamatkan diri. Jibin Arula, the survivor, said that he had a series of shots and saw his colleagues fall. He ran towards a mountain and rolled off the edge on the sea. He retreated clinging to a plank of wood and stayed afloat. By morning, fishers from nearby Cavite rescued him. Menghasilkan satu perkara, disebabkan pembunuhan Jabidah itu, tunjuk perasaan dari kalangan pelajar Moro telah berlaku minggu lamanya di luar Istana Presiden di Manila. Ini termasuklah Profesor Nomiswari sendiri yang mengetuai bantahan dan tunjuk perasaan yang mana ketika itu beliau adalah pensyarah sains politik. Secara diam-diam maka tertubuhlah MNLF, Barisan Pembebasan Moro Kebangsaan, yang diketuai oleh Nomiswari sendiri. MNLF mula bersorak dengan slogan kemerdekaan wilayah Moroland, Mindanao dan Sulu dari kerajaan Filipina dan rela bertumpah darah sekiranya perlu, yakni perang jihad fisabilillah. Sejak itu bantuan dari negara-negara Islam yang simpati mula menghujani kem-kem MNLF, manakala pihak Amerika Syarikat pula menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Ferdinand Marcos untuk menyelesaikannya sendiri. Benarkah? Bekas-bekas tentera MNLF pada hari ini turut menyatakan Amerika Syarikat dan pihak Vatikan juga turut terlibat dalam membantu Marcos memerangi MNLF itu. Bagi Vatikan, setelah kacau bilau dan kelaparan melanda umat Islam Moro, pelarian perang, maka bantuan kemanusiaan bolehlah dihantar ke sana. Inilah program pemurtadan yang licik. Bagi Amerika Syarikat pula, peperangan adalah durian runtuh baginya, sebab Filipina akan membeli senjata sebanyak mungkin untuk menampung peperangan sekalipun secara hutang. Maka dengan tertubuhnya MNLF, serta mencurahnya bantuan antarabangsa, negara Islam, kepadanya, ditambah pula oleh tindakan agresif MNLF, mula menunjukkan penentangan kerana tentera Malaysia Ilaga
telah memulakan pembunuhan terhadap orang-orang Islam yang dilihat sebagai bermulanya Holy War itu. Ferdinand Marcos pun mendapat lampu hijau untuk mengisytiharkan undang-undang tentera, martial law, pada 1972 di selatan Filipina. Dengan bala tentera yang lengkap, tentera Marcos mula melanyak selatan Filipina bersama armada lautnya serta jet-jet tentera udaranya yang canggih. Mula mengebom pulau-pulau yang dilaporkan punya aktivis MNLF. Walhal tanpa mengira MNLF atau rakyat awam sama sahaja. Hasilnya, umat Islam Sulu menjadi kacau bilau hingga menjadi pelarian ke Sabah yang mungkin selama-lamanya akan menjadi pelarian. Hakikatnya cuma satu perkara, persoalannya, adakah Ferdinand Marcos benar-benar mahu melatih tentera Jabidah itu untuk menyerang Sabah? Adalah di luar pertimbangan akal yang sihat apabila menugaskan orang Islam, iaitu orang Tausug dan Bajau memerangi keluarga mereka sendiri di Sabah. Sememangnya Marcos memang sedia maklum, orang yang dilatihnya pasti enggan menyerang Sabah. Apakah ada udang di sebalik batu? Inilah hakikat yang kami mahu para pendengar memikirkannya dan berkongsi dengan kami untuk mendapat jawapan dalam bab-bab seterusnya. Sila tunggu kami di kisah berikutnya. Yang lebih khusus, dalam kisah ini tentang Marcos dan bagaimana Marcos memanipulasi harta Kesultanan Sulu hingga munculnya idea perang-perang itu. Pembelaan terhadap Sabah untuk terus berada dalam Malaysia oleh pewaris Kesultanan Sulu keluarga Maharaja Adinda Aranan dari tuntutan Filipina dan Sultan Sulu keluarga Kiram yang diperalat. Kami menegaskan di sini bahawasanya Sabah akan berada tetap dalam tangan Malaysia, sekalipun Sulu itu akan jatuh semula pentadbirannya kepada Kesultanan Sulu. Kerana sejarah telah menyebabkan kita lebih berhati-hati dalam membuat keputusan sebab sekiranya Sabah itu diambil oleh Sultan Sulu, Kiram, lebih awal sebelum kemasukannya ke Malaysia, tempoh hari, sudah tentu Sabah akan ditadbir oleh Marcos yang rakus itu, malah akan menjadi porak-peranda di tangan Filipina. Buktinya lihat saja apa yang berlaku di Sulu itu hari ini. Walau bagaimanapun, sejarah membuktikan bahawa Sabah itu masih dalam pajakan. Kerana terlalu banyak bukti ke atasnya seperti yang kami paparkan dalam kisah ini, Sabah bukan milik Filipina dan Sabah juga bukan milik Sultan Sulu yang menyamar Sultan itu. Sabah adalah wilayah pentadbiran Malaysia yang diiktiraf PBB hanya saja tidak dapat keluar dari kebenaran akan kewujudan perjanjian pajakan itu. Kita memuji kesanggupan Malaysia membayar 5,000 RM setahun kepada waris Kiram hingga hari ini. Sekurang-kurangnya masih mengesahkan kewujudan bayaran pajakan tahunan itu. Sekalipun mungkin ada tuntutan di kemudian hari ianya hanya boleh dibuat oleh waris kesultanan yang sah, keluarga Maharaja Adinda Aranan, itu pun atas budi bicara dan perbincangan secara muhibah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu. Kerana terlalu ramai rakyat Sulu yang berada di Sabah sebahagiannya telah mendapat kewarganegaraan dan suaka politik, tentunya akan dinilai sebagai bantuan saudara seagama yang sangat besar di sisi Kesultanan Sulu dan rakyatnya kelak.